Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekali lagi bertemu dalam siri kuliah kita, membicarakan tentang talbis iblis, iaitu sudut tipu daya iblis dalam menipu daya manusia. Sehingga sebagaimana yang kita terangkan, senantiasa kita ingatkan, dalam agama ni kita ada acuan agama. Acuan yang sebenar dalam agama ialah apa yang Allah sebut dan apa yang Nabi ajar. Apa yang Allah perintahkan dan apa yang Nabi SAW ajar. Apa yang Quran sebut, apa yang hadis sebut, itulah di agama. Tidak akan terkeluar daripada rangkuman agama perkara yang selama mana dia berada dalam lingkungan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Syaitan ni dia ikhtiar nak suruh kita ni buat sesuatu yang menyelisihi Quran dengan Sunnah, ataupun dalam perkara yang lain, dalam bahasa yang lain, kita buat sesuatu yang kita rasa baik tapi sebenarnya tidak berpandu kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi itulah yang kita bincang selama ni, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di kuliah kita di Bakit Hilwa Telekom Malaysia ini, berkaitan dengan talbis iblis. Dah lama kita baca alhamdulillah, dan sering kita ingatkan, tujuan kita baca bukan untuk mengata kepada sesiapa, sebaliknya nak mengajak manusia agar kita semua kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ditipu daya oleh iblis, yang mana bentuk tipu dayanya sangat halus dan licik. Hari ini kita tengok ramai orang yang nak kepada agama. Sebahagian mereka bersungguh-sungguh dalam soal agama, tapi alangkah sedihnya sebahagian daripada mereka tidak faham tentang apa itu asalnya agama. Sehingga kita lihat mereka terjebak dengan ritual-ritual yang digambarkan seakan agama, tapi sebenarnya dia bukan dari agama. Kita tengok hari ini orang zikir, lompat-lompat, menari-nari. Orang buat ritual-ritual agama yang pelik-pelik. Ada khurafat-khurafat, kepercayaan yang pelik dalam soal agama, yang dibawa oleh orang yang kadang-kadang dipandang oleh masyarakat sebagai agamawan. Tapi sebenarnya agama berlepas diri daripada amalan-amalan tersebut. Okey, zikir yang pelik-pelik, amalan yang pelik-pelik, benda yang kita tak pernah tengok dan kita tak pernah dengar sama ada dalam masyarakat ulama zaman dahulu ataupun dari kitab-kitab tulisan ulama muktabar. Mungkin ada tulisan-tulisan tapi bukan dari ulama muktabar, dan kitab-kitab yang mungkin diharamkan sebenarnya. Kita tengok buku-buku yang pelik-pelik keluar. Jadi sebab itu tujuan kita baca ni adalah untuk mengajak kaum muslimin dan muslimat untuk kembali kepada asas agama. Dan pastinya kita kena mengenal sunnah ataupun bentuk agama yang sebenar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga agama kita, menjaga amalan kita dan menerima dari kita amalan. Sebab sebagaimana kita juga tahu bahawa dalam soal beramal, Allah Subhanahu wa taala nak kepada kita keikhlasan dan dalam masa yang sama juga mesti menepati petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua syarat utamalah selain daripada Islam sebagai prasyarat dia, atau kita jadikan dia sebagai tiga syarat: Islam, ikhlas dan mutaba'ah, mengikuti petunjuk Nabi.
sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang tu dia buat amal tidak ikhlas, tidak diterima. Sebagaimana kalau orang tu buat amal tidak mendapati syarat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu juga tidak diterima oleh Allah. Kerana itu kita nak ajak sekali lagi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah untuk kita menjadi orang mencintai sunnah Nabi, beramal dengan sunnah Nabi, memperjuangkan sunnah Nabi, dan kita berlepas diri daripada perkara-perkara yang Nabi SAW tidak ada kaitan dengannya. Okay? Nabi SAW tidak pernah ajarkan dan tidak pernah disebut dan diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini sambungan kita kepada talbis iblis memotong pakaian secara berlebihan. Okay? Penulis berkata, di kalangan sufi ada seseorang yang memendekkan pakaian secara berlebihan sehingga digolongkan kepada pakaian syuhrah, iaitu sensasi. Pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah ni satu bentuk pemakaian yang menarik pandangan orang, yang sensasi, yang menyelisihi amalan kebanyakan masyarakat. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tatkala ditanya tentang izar, maka dia menjawab, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izarul muslim ila insafis saqaini la junaha aw la haraja alaihi ma bainahu wa bainal ka'bain ma kana asfala min dhalika fahuwa finnar. Bahagian betis, bahagian bawah sarung seorang muslim itu sehingga pertengahan kedua betis. Izar muslim, bahagian sarung seseorang tu maknanya sampai setengah betis. Keadaan dia setengah betis tu macam mana? Antara buku lali dengan betis, itulah singkatnya dia sampai separuh, kemudian labuhnya dia sampai buku lali. Di situ. Tidak ada dosa dan tidak ada kesempitan atasnya untuk mengenakan sarung hingga atas antara pertengahan betis dan kedua mata kaki. Mana kalau jarak tu ni buku lali kita dan kemudian setengah betis kita, bagi lelaki lah ni, bagi perempuan tak apa lebih daripada buku lali sebab itu termasuk daripada menutup aurat. Lelaki ni dia buku lali bawah, separuh betis ni atas, mana jarak dia lebih kurang panjang tu lah. Maka tidak menjadi kesalahan seorang tu nak pakai dekat ni ke, sekat ni ke, sekat ni, sehingga dalam rangkuman ruang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mengenakan sarung di bawah mata kaki itu tempatnya di neraka. Jadi siapa yang pakai lebih daripada mata kaki, mata buku lali dia tu dia pakai lebih, dan ikut perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia di neraka. Kerana sifat makai pakaian labuh ni sebenarnya termasuk dalam kesombongan. Orang yang dulu pakai baju labuh ni termasuk dalam kesombongan. Sebaliknya kebiasaannya dianggap pakai atas daripada buku lali. Jadi itu hadis yang ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ma'mar dia berkata, gamis Ayub sedikit memanjang, lantas ada yang berkomentar terkait hal itu. Lalu dia menanggapinya bahawa syuhrah saat ini adalah yang menyingsing bahagian bawahnya. Jadi kata pakaian Ayub labuh sikit, labuh daripada kebiasaan. Jadi dia kata, orang kata itu tak sunnah tu lagu tu. Dia kata pakaian syuhrah sekarang ni orang lain pakai standard ni. Jadi kalau kita pakai lebih atas daripada orang, dia jadi pakaian syuhrah. Jadi Ishaq bin Ibrahim bin Hani meriwayatkan, pada suatu hari aku berkunjung ke kediaman Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal dengan mengenakan gamis atau pakaian di bawah lutut tapi di atas betis. Tinggi. Bawah lutut sikit je. Kalau kita seluar 3 suku kan. Kalau seluar 3 suku atau seluar 78 ni kira labuh elok lah. Ataupun bawah sikit pada mata kaki. Imam Ahmad kemudian bertanya, apa ni? Dia kata. Imam Ahmad mengingkari hal itu seraya berkata, ini tidak patut sama sekali. Jadi walaupun kita kata jangan melampau dalam soal
mengenakan apa yang kita anggap sebagai sunnah tapi sebenarnya tidak. Sehingga ada yang pakai atas pada lutut kerana itu dianggap sebagai agama, sunnah dia. Orang pakai lebih daripada tu tidak boleh. Ataupun dia mengatakan tidak sunnah begitu. Jadi perkara ini mesti diperhatikan kerana Nabi SAW juga melarang kita dari memakai pakaian syuhrah. Jadi sebaiknya kita ikut masyarakat yang kebiasaan tapi tidak melampau lah. Maknanya kalau kita lah ni pakaian tempat kita ni kebiasaannya atas sikit pada buku lali tu dianggap normal lah, biasa. Maka atas sikit pada buku lali atau betul-betul dekat buku lali tu. Bawah daripada buku lali kita pun takut sebab ada hadis yang mengatakan bahawa itu termasuk dari kesombongan. Tapi kalau atas sangat siapa ikat rambut macam pakai skirt pula kita ni. Jana yang tu jadi syuhrah. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tapi sekarang ni kalau orang tu nak pakai seluar 3 suku bawah pada lutut tu untuk bersukan tak ada masalah kan. Dah jadi normal dah, dah jadi normal benda. Ataupun kalau saya pakai seluar 7/8 dia panggil. Bawah lagi pada 3 suku dia ada satu lagi bawah labuh dia panggil 7/8. Ataupun atas sikit lagi seluar jubah. Seluar jubah ni dia memang ngam-ngam atas sikit pada buku lali. Tujuannya kita nak hidupkan sunnah tapi dalam masa yang sama kita juga tak nak terlalu melampau sehingga menjadi syuhrah. Syuhrah ni maknanya pelik pada orang. Baik, yang seterusnya bagi perempuan kan tak ada masalah lah dalam bab ni orang perempuan. Talbis iblis dengan sobekkan kain di kepala yang bukan serban. Penulis berkata beberapa sufi mengenakan sobekkan kain di atas kepala bukannya memakai serban. Letak kain di atas kepala bukannya serban. Lalu ini pun termasuk pakaian syuhrah sebab ini menyelisih pakaian penduduk tempatan. Penduduk tempatan. Maknanya ini merupakan batas sederhana. Dan setiap pakaian yang mengandungi unsur mencari kemasyhuran atau populariti diri hukumnya dibenci. Makruh lah maksudnya. Kalau kita pakai pakaian yang tidak menyerupai pakaian orang setempat atau yang pelik pada orang. Kalau pak kita ni pakai baju Melayu, pakai ustaz, pakai jubah pun okey, boleh masuk lagi lah orang kita biasa. Okey. Dan itulah jangan sampai kita ni sensasi daripada orang. Sebab tu kalau Dr. Syekh mari sini dia pakai pakaian biasa lah. Ni ada seorang kawan ni dia pergi, orang kita ni bila jumpa Syekh dia pakai jubah. Syekh mari kat sini dia pakai baju biasa. Jadi Syekh pun terkejut, dia kata mu pakai jubah, aku mari tempatmu pakai baju pak kamu, mari jumpa aku pakai baju tempat aku. Dia kata jadi tukar. Jadi sebab tu kita kata dalam bab pakaian ni muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jangan sampai kita panggil menjadi syuhrah lah. Tapi kalau tempat kita pada saya kalau pergi masjid nak pakai jubah normal. Pakai baju Melayu, pakai kain plekat dan sebagainya. Cuma kalau contohnya pergi ke supermarket pakai kain plekat, jadi ke? Termasuk syuhrah ke? Pergi shopping komplek pakai kain plekat. Dia kata, tak ada masalah kain plekat memanglah, tapi dia jadi pelik dah jadi. Pergi buat konten YouTube, TikTok tak. Lah ni banyak orang pelik-pelik nak buat pelik-pelik lah. Tuan-tuan nampak tak? Sebenarnya hak pelik-pelik tu ada larangan dalam agama. Jangan duk buat pelik-pelik pada orang. Tak, tapi orang kita ni lagi pelik, lagi nak lah. Dia nak buat konten biar orang TikTok dia, biar orang like, dia share apa sebagainya. Jenuh lah. Payah kita ni. Bishr Al-Harith berkata, Ibnul Mubarak masuk ke masjid pada hari Jumaat dengan memakai peci. Peci ni kopiah lah. Dia pergi satu tempat, dia masuk masjid pakai kopiah. Sekali dia sampai tengok-tengok, tak pakai kopiah semua. Dia pun ambil kopiah dia pun lipat letak dalam poket. Atau letak dalam baju masuk. Biar orang tak kenal dia ni, nampak macam biasa je. Baik, jadi itu sebahagian daripada orang dia mengelakkan pakaian syuhrah. Penulis berkata, di antara kaum sufi ada yang hanya memiliki satu helai pakaian
kerana ingin zuhud di dunia. Berkaitan dengan pakaian tempat kita ni rasanya tidaklah menimbulkan sangat syuhrah tu, kerana budaya setempat dah mula orang panggil bercampur lah. Kerana orang Arab pun ada tempat kita, orang Jepun pun ada tempat kita, orang Afrika pun ada tempat kita, orang Eropah pun ada tempat kita. Jadi tidak pelik lah okay? Untuk seorang itu memakai pakaian pelbagai budaya di tempat kita ni lah. Baik. Ini merupakan sikap yang baik, namun lebih layak dan serta lebih bagus jika mempunyai satu helai pakaian lagi untuk salat Jumaat dan salat hari raya. Jadi ada orang kata kerana zuhud ni nak kena ada satu baju, sedangkan dia kata lebih baik kalau dia ada pakaian lain untuk khas hari raya dan hari Jumaat, lagi bagus. Dari Abdullah bin Salam, dia berkata Nabi SAW menyampaikan khutbah di depan kami pada hari Jumaat, dan bahawa baginda bersabda, ma'ala ahadikum law ishtara thawbaini li yaumi jumu'atin siwa thawba mihnatihi. Tidak ada larangan bagi salah seorang dari kalian apabila membeli dua helai baju untuk dikenakan pada hari Jumaat selain pakaian kerja. Ni sunat juga ni, kita ada baju lain untuk hari Jumaat, biar ada pakaian khas kita pakai pada hari Jumaat. Kena cari tu. Cari elok sikit, hari Jumaat je pakai baju tu. Tu baru jadi. Jadi kalau orang tu zuhud sekalipun, dia hanya kerana satu baju saja. Dia kata aku ni baju ni je. Tak. Kalau ada baju khas hari Jumaat, lagi bagus. Pak kita ni lah ni baju banyak tuan-tuan. Mudah pakai baju hari apa pun pakai baju baru semua. Baru senantiasa baru tempat kita ni. Alhamdulillah ala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan. Baik. Seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi dalam bab sunat hari Jumaat pakai pakaian barulah. Pakai pakaian baru. Talbis iblis terhadap kaum sufi terkait makanan dan minuman. Yang ni agak kritikal juga. Penulis rahimahullah berkata, iblis sungguh-sungguh dalam melancarkan talbis terhadap para pendahulu sufi. Kepada mereka dia memerintahkan agar makanan hanya sedikit dan hanya mengkonsumsi makanan kasar. Iblis juga melarang mereka minum air dingin. Makan makanan sikit, tak boleh makan makanan enak, kena makan makanan kasar, dan tak boleh minum air pula, air sejuk tak boleh, kena minum air biasa je. Seolah-olah nak tinggalkan segala bentuk kemewahan. Betulkah agama mengajarkan kita begitu? Okey. Tapi namun saat ini, saat menghadapi generasi sufi belakangan, terbalik pula. Iblis tidak perlu lagi bersusah payah melancarkan talbisnya, cukup baginya memanfaatkan perasaan kagum dalam hati mereka terhadap banyaknya makan serta atas mewahnya kehidupan dunia. Jadi terbalik pula, sufi zaman lah ni banyak pula makanan dia. Banding sufi zaman dulu tak makan, tak minum tak. Sufi zaman lah ni kerana makan banyak, berlebih pula. Jadi kita ni sebenarnya macam mana tuan-tuan? Ikut sunnah, makan apa yang mudah, jangan membazir. Apa yang ada depan kita, apa yang Allah Ta'ala bagi kat kita, makan, dan kemudian bersyukurlah kepada Allah di atas nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Boleh air minum teh, minum air teh. Teh tarik, minum teh tarik. Apa yang mudah bagi kita, minum. Tapi kena ingat, jangan berlebihan. Itu ya perkara yang mudah dalam agama ni. Jangan sampai bila orang bui teh tarik, kita tak makan, saya tak minum teh tarik ni, makanan ni mewah ni, mahal. Kalau betul tak beli, tak apa. Tapi kalau gitu orang bagi, minum, ambil, alhamdulillah. Jangan pula sahabat kita ni bakhil dari sudut untuk belanja kita, sedangkan Allah Ta'ala bagi nikmat kepada kita. Makan, minumlah, dapat apa yang mudah, dan janganlah membazir. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum, jangan membazir. Itu kaedah dalam agama kita. Tapi sebahagian orang, dia ada ke nikmat, tapi dia sengaja membiarkan dirinya dalam kesusahan, sehingga dia anggap itulah zuhud. Jawapannya tidak. Nabi makan, minum apa yang mudah, kemudian kalau dapat makanan yang enak, bersyukurlah kepada Allah dengan kata alhamdulillah. Kalau tiba-tiba Allah Ta'ala tak bagi rezeki kat kita, sabarlah, tahanlah, berpuasalah dan seumpama dengannya.
Okey, baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, talbis iblis lagi kata, kepada orang zaman lah ni, tiba-tiba makan minum banyak, tak payah lagi bab zuhud tak ada dah. Tiba-tiba makan dan minum sampai peringkat membazir. Allahu akbar. Okey, kadang-kadang tidak kaum sufi saja ni, kita biasa-biasa ni pun dalam bab ni kena tipu kat iblis juga. Pergi bazar Ramadan nak makan, beli begitu, beli banyak sampai akhir sekali buang. Ni. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita ni. Talbis iblis atas kebiasaan pendahulu kaum sufi. Penulis mengatakan, di kalangan sufi ada yang tidak makan selama berhari-hari sehingga kekuatannya melemah. Ada juga yang setiap harinya hanya makan sedikit sehingga menyangga tubuh sendiri saja tidak kuat. Jadi ada siapa boleh tak makan, tak minum berhari-hari. Ada siapa kalau makan pun sikit saja, nak bawa diri pun tak cukup dengan apa yang dia makan. Diriwayatkan kepada kami dari Sahal bin Abdullah bahawa dia membeli madu seharga 1 dirham, mentega 2 dirham, tepung beras 1 dirham. Bahan baku ini dicampur dan dijadikan 360 butiran. Setiap malam dia berbuka dengan 1 butir dari adunan tersebut. Tepung beras ni makna butir gandum tu lah. Dia beli madu, mentega, biji gandum. Lepas tu campur, maka ada jadi 360 biji butiran. Setiap malam sebutir putih beras. Atau bertih lah kita kata, bertih. Bertih gandum atau bertih beras. Tiap malam makan sebiji. Allah, makan sebiji. Ya assalam, macam mana dia nak hidup dia. Sehingga akhirnya jadi lemah dia. Abu Hamid At-Tusi meriwayatkan dari Sahal bin Abdullah. Sahal bin Abdullah biasa makan daun bidara selama beberapa waktu. Pun memakan tumpukan buah tin selama 3 tahun. Serta makan dengan modal 3 dirham selama 3 tahun. 3 ringgit tak bagi 3 dirham kita kata. Selama 3 tahun makan daripada 300 ringgit lah kita kata. Kalau lah 1 dirham tu 1 ringgit. 3 tahun makan 300 ringgit. Beli. Makan butir gandum gitu je. Bertih beras kau. Selama bertahun-tahun. Pada kita kata hebatnya dia boleh makan. Tapi sebenarnya menyeksa diri begitu tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada waktu Nabi makan, ada waktu Nabi berpuasa, waktu makan pula Nabi bersederhana. Ni kita ikutlah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Dari Abi Ja'far Al-Haddad dia berkata, satu ketika Abu Turab melihatku dari atas saat aku ada di kolam air. Saat itu sudah 16 hari aku tidak makan apa-apa. Dan tidak minum sedikit pun, meskipun sedikit. Tak makan, tak minum 16 hari, 2 minggu. Ya salam. Ni orang sufi yang melampau lah ni. Siapa pergi kat zuhud dia tak makan, tak minum. Bukan tak ada makanan, tapi kerana nak merasakan diri dengan kezuhudan. Lalu ditanya, apa yang membuatmu berada di sini dalam keadaan ni? Dia katakan, Abu Turab. Abu Turab tanya. Dia tanya apa? Apa yang membuat kamu berada di sini? Dia menjawab, aku berada di antara ilmu dan keyakinan. Kini aku akan menantikan siapa yang menang. Aku sedang menantikan siapa yang menang. Ilmu ke keyakinan? Lalu aku akan ikut bersamanya. Maka dia kata, kelak terjadi hal besar atas kamu. Okey. Dari Abdullah bin Zaid dia berkata, sejak 40 tahun yang lalu aku tidak pernah memberi makan diriku kecuali di saat Allah menghalalkan bangkai. Pelik tak? Pelik. Bunyi macam hebatnya dia, tapi tak, ni semua bukan daripada agama. Agama tak suruh kita tak makan, tak minum sehinggalah jumpa bangkai. Sampai dia kata, aku ni tak makan sampai tahap darurat baru aku makan. Darurat ni makna bila boleh makan bangkai baru makan. Ini benda hak tidak diajar. Isa bin Adam, anak beranaknya, saudaranya Abu Yazid, anak saudaranya Abu Yazid,
pernah menceritakan seorang pemuda mendatangi Abu Yazid. Lalu dia berkata kepadanya, aku ingin berdiam diri di masjidmu, tempat engkau biasa berada di sana. Abu Yazid berkata, kamu tidak akan kuat. Si pemuda kata, jika kamu berkenan memberiku tempat, aku pasti kuat. Boleh, aku. Akhirnya Abu Yazid mengizinkan pemuda itu berdiam diri di sana, duduk di masjid dia. Maka dia mulai berdiam diri di dalam masjid selama 1 hari tanpa makan apa pun. Ya, dia masih kuat. Selanjutnya di hari kedua dia berkata kepada Abu Yazid, wahai guruku, aku ada keperluan yang harus dipenuhi. Abu Yazid lantas menanggapinya, wahai pemuda, nescaya Allah memenuhi keperluanmu. Dia berkata, wahai guru, aku ingin makanan asas pokok. Dia berkata, Abu Yazid kata, wahai pemuda, makanan asas bagi kami adalah mengerjakan ketaatan kepada Allah. Pemuda ini kembali berkata, wahai guru, aku ingin sesuatu yang boleh menegakkan tubuhku untuk mengerjakan ketaatan kepadanya. Lalu Abu Yazid menyahut, wahai pemuda, tubuh tidak berdiri tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Dia hanya bergantung dengan tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak makan, tak minum, bergantung pun. Memanglah kadang-kadang ada manusia diberikan kekuatan macam tu. Oh, kita pun tengok dia zuhud. Dan bab puasa tak makan, tak minum ni bukan dalam Islam saja. Kita tengok sami-sami pun tak makan, pendeta-pendeta pun tak makan. Tapi dalam agama kita tidak macam itulah. Ada hari kita puasa, ada hari kita buka, dan makanlah apa yang mudah dan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan kita paksa diri sehingga kita meninggalkan kenikmatan yang ada. Sifat yang kita sebutkan ni bukan dalam keadaan terpaksa. Mereka ini sengaja tak makan, tak minum padahal ada makanan. Dan bukan sehari, bukan 2 hari, tapi mereka menahan lapar berhari-hari ke atas nama kezuhudan. Dan Islam berlepas diri daripada tu. Kalau nak puasa, itu baik, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan dengan cara menyeksa diri seperti mana yang kita baca sekejap tadi. Boleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian Ibrahim Al-Khawwas rahimahullah menukilkan, saudaraku yang biasa mendampingi Abu Turab menceritakan kepadaku bahawa salah seorang sufi menghulurkan tangannya untuk mengambil kulit semangka. Semangka ni apa? Tembikai. Dia kelaparan kerana tidak makan selama 3 hari. Abu Turab menyeru kepadanya, engkau hulurkan tangan untuk mengambil kulit tembikai. Tasawuf tidak patut bagimu, pergilah ke pasar. Jadi maknanya kalau orang tu sampai pekat lapar, nak makan kulit pun dihalau oleh guru dia. Seolah-olah ini bukan lagi tahap orang yang beriman ataupun tahap orang yang layak untuk tasawuf. Dia kata, pergilah kamu ke pasar kalau nak cari makanan. Abu Ali Al-Ruzbari dia kata apa? Jika seorang sufi masih mengeluh, aku lapar, sesudah 5 hari tidak makan, suruhlah dia menetap di pasar. Perintahkanlah dia agar bekerja sahaja. Jadi orang sufi ni siapa anggap makan tu tak penting, kemudian sanggup lapar berhari-hari dalam nama kezuhudan. Kalau orang tu 5 hari pun tak boleh makan dah, aku lapar, dia kata selepas 5 hari sebab aku lapar, maka orang ni tidak layak ilmu tasawuf. Pergilah dia duduk di pasar cari makanan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau macam tu sahabat-sahabat hak duk lapar, duk mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu tak boleh lah. Kita kata dia ni orang tasawuf. Dah. Sahabat-sahabat lebih dekat keilmuan dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih tinggi keilmuan dia di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak mengajarkan kepada kita perkara-perkara sedemikian. Sebaliknya dia lapar, ada hari dia makan, ada hari dia puasa. Abu Ahmad As-Saghir menuturkan, Abu Abdullah bin Khafif memerintahkan aku agar memberinya 10 biji kismis setiap malam untuk berbuka. Satu malam aku berasa kasihan. Iba ni makna kasihan kepadanya. Maka aku membawakan 15 biji kismis. Lalu dia malah menatapku seraya berkata, siapa yang menyuruh kamu berbuat seperti ini? Lalu Abu Abdullah hanya memakan 10 biji kismis dan meninggalkan sisanya. Bersangatan dia, bukan ada kismis tapi tangguh tak makan.
Macam kita dah sebut tadi. Jangan kita membebankan diri kita dengan apa yang Allah Ta'ala tak suruh dan Allah Ta'ala tak perintah. Itu tak jadi satu ibadat macam tu. Kerana kita ni hamba yang taat, patutnya kita mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Allah suruh makan, kita makan. Allah tak bagi makan, kita tak bagi. Bulan Ramadan kita puasa. Hari Isnin, hari Khamis mungkin ada orang aja dia puasa. Okey? Jadi kita ikut apa tunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita memandai-mandai, aku nak puasa 10 hari tak makan tak minum straight 10 hari. Jadi tak boleh. Perkara itu dilarang oleh agama kita, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, perihal yang terakhir yang kita nak baca pada petang ini ialah talbis iblis terhadap makannya daging. Makan daging. Penulis berkata, di antara kaum sufi ni, orang memang zuhud ni, dia dia memang tak makan daging. Dia kata, kalau aku makan daging ni hati jadi keras. Kalau makan daging ni hati jadi keras, jadi vegetarian jugalah dia. Lebih kurang dengan orang-orang petapa dalam agama lain. Dari sudut amalan dia lah. Jadi mereka ni kata kalau makan daging hati jadi keras. Sebahagian sufi enggan makan semua makanan enak. Mereka berargumen, berhujah dengan hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahawa dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, cegahlah diri kalian dari merasa makanan enak, dari makanan enak, sebab syaitan mengalir kuat di pembuluh darah kerana hal itu. Okey. Tapi masalahnya dia sebut hadis ni dia dalam maudhu'at. Benda ni riwayat yang maudhu'at lah disebut sini. Di antara mereka ada yang enggan minum air jernih, tak makan, tak minum air jernih. Ada yang juga yang enggan minum air sejuk, air dingin. Sehingga dia hanya minum air panas sepanjang hidupnya. Ada juga yang menyimpan air di dalam wadah besar yang dipendam dalam tanah, sehingga dengan demikian suhu air tersebut tetap panas. Ada pula yang menghukum diri dengan tidak minum selama beberapa waktu. Abu Hamid Al-Ghazali menceritakan dari Abu Yazid bahawa dia menyatakan, aku mengajak jiwaku menuju Allah, namun jiwaku ini mogok. Maka aku bertekad untuk tidak minum serta tidak tidur selama 1 tahun. Akhirnya jiwaku menuruti ajakanku. Penulis berkata, Abu Talib Al-Makki menyusun komposisi makanan bagi penganut sufi. Dia berkata, aku menganjurkan kepada para murid untuk tidak makan lebih dari 2 keping roti dalam sehari semalam. Ni memang cara dia, doktrin dia. Aku anjurkan murid ni tak boleh makan lebih daripada 2 keping roti sehari. Abu Talib menambah, di antara manusia ada yang membuat makanan asas sendiri, lantas dia mengurangi portion makanannya, sehingga lainnya ada yang menimbang makanan pokok dengan pintalan kurma, dan sedikit demi sedikit makanannya itu mengering, sehingga bobot makanannya pun kian kurang sesuaian dengan kadar pengeringan tersebut. Abu Talib meneruskan, di antara mereka ada juga yang membuat makanan pokok atau makanan asas sendiri dan memakannya setiap hari. Lalu secara bertahap dia makan 2 kali sehari, setiap 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Dia menjelaskan kenapa rasa lapar perlu ada. Rasa lapar, kata dia, boleh mengurangi darah di jantung sehingga membuatnya memutih dan cahaya di dalam putihnya jantung. Siapa biar bersih hati ni, cahaya tu ada. Lapar juga dapat mencairkan lemak jantung, dan mencairnya lemak jantung akan boleh melembutkan hati. Dan kunci mukasyafah ada di dalam lembutnya hati. Jadi tujuan mereka nak gini kerana nak melembutkan hati, tak makan, tak minum banyak. Kita kata tujuan hati ni lembut dengan ketakwaan kepada Allah. Makanlah apa yang ada, tapi jangan panggil membazir. Makanlah sesuai dengan
apa yang menyihatkan tubuh kita. Tak adalah kata memanglah kalau terlalu banyak makanan gelaplah hati kita kata. Cuma bukanlah makna bila kita takut siapa pikat kita tak makan. Tak makan tu memudarat kita ni kena bersederhana. Sederhana ni orang Islam ni sifat dia sederhana. Makan lebih pun tak, terlampau tak makan pun tak juga. Sampai jadi kuru kering, nak buat benda adalah agama, kerja agama pun tak boleh. Itu tak boleh lah. Agama ni kita sederhana. Makan berpada-pada, kemudian jangan membazir. Makan berpada-pada dan jangan membazir. Okay? Dengan ketaatan itulah datangnya kelembutan hati. Ada orang kata, oh dia lembutnya hati dia. Sebab apa dia tak makan, dia tak minum? Bukan sebenarnya. Nilai kelembutan hati itu pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penulis berkata, Abu Abdullah Muhammad bin Ali At-Tirmidzi. Ini Tirmidzi lain ni. Bukan Tirmidzi yang menusun Sunan Tirmidzi. Ini Al-Hakim At-Tirmidzi. Okey. Dia berkata, dia menyusun kitab untuk kalangan sufi bertajuk Riyadun Nufus. Riyadatun Nufus. Apa yang dia sebut dalam kitab ni? Kita baca sikit lagi. Dia ada penghujung dia ni. 241 ni. Penghujung kitab dia ni dia sebut apa? Ni. Kejap. Dia kata orang yang baru memulai perkara tasawuf ini selayaknya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai bentuk taubatnya kepada Allah, lalu dia berbuka dan memakan sedikit makanan serta hanya memakan remeh-remeh roti. Dia kata orang mula-mula nak masuk tasawuf ni bila nak masuk tasawuf jangan makan 2 bulan. 2 bulan jangan makan. Tak tahulah dia kafarah ke apa. Tapi dia kata nak masuk, kita jawab mana Nabi tak suruh lagu tu. Tak ada orang mari masuk Islam Nabi kata mu jangan makan 2 bulan. Tak ada. Kalau orang buat lagu tu memang nanya. Tapi ni ada orang masuk pada ajaran sufi, maka dia kata mula-mula mu nak jadi ahli sufi jangan makan 2 bulan. Maka kita kata perintah jangan makan 2 bulan tu tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak ajar. Okey. Lalu dia kata lepas 2 bulan makan makanan sikit je, kemudian makan remeh-remeh roti lebih tu. Dia harus menghentikan makanan lauk, jangan makan lauk dia kata. Jangan makan buah-buahan dan jangan makan makanan lazat. Dia juga tidak lagi bergaul dengan teman-teman dan membaca kitab. Dahsyat. Bila duduk bertapa tu tak makan, tak minum, tak berkawan, tak baca kitab. Dia semua ini merupakan amalan yang akan boleh membahagiakan jiwa. Oleh kerana itulah dia harus mencegah dirinya dari semua kenikmatan ini agar jiwanya dipenuhi oleh kesusahan. Jadi nak paksa diri susah dengan sehingga nikmat yang diberikan tidak dikecapi. Penulis rahimahullah berkata, seorang lagi sufi generasi terakhir menyusun satu kitab untuk kalangan mereka yang diberi judul Arba'iniyah. Isinya ialah selama 40 hari salah seorang dari mereka tidak diperbolehkan makan roti, tapi boleh minum minuman berminyak dan boleh mengkonsumsi buah-buahan yang lazat. Ini semua rekaan-rekaan daripada mereka. Sedang dalam agama tak suruh macam tu. Masuk Islam nak taubat lah. Ni dia kata apa? Tak boleh. Baik, semoga dan boleh mengkonsumsi buah-buahan yang lazat. Dia kata tak boleh makan roti, tak boleh minum minuman yang berminyak, tapi boleh makan buah-buahan. Maka perkara ni dia pun bagi. Itulah landasan kepada ajaran mereka. Lalu dianggap itu sebagai jalan menuju Allah. Kita katakan sebaliknya, jalan menuju Allah adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana baginda lah yang paling tahu tentang syariat tentang syariat Allah, dan baginda lah juga orang yang diperintahkan oleh Allah untuk mengkhabarkan kepada umat apa yang menjadi amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah,
Sekali lagi saya sebut, ini contoh-contoh yang kita baca berkaitan dengan penyimpangan dan penyelewengan golongan tasawuf yang melampau, kerana penanda ataupun kayu ukur kebaikan pada mereka bukan lagi kayu ukur Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sebaliknya mereka menganggap itu baik dengan hawa nafsu ataupun sangkaan mereka sahaja. Kita ni kalau nak berpegang betul dengan kebaikan, kembali kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah, kerana itulah dia yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita berhenti situ dulu. Kita akan sambung berkaitan dengan kekeliruan sufi dalam perkara-perkara yang kita sebutkan tadi, sebagai tambahan dan nota sebagai nota tambah lah. Sehingga macam mana mereka dengan sifat lapar bila dalam keadaan tersebut, macam mana mereka dengan air minum dalam keadaan tersebut, sehingga mereka terkeluar sebagai, mereka lahir sebagai orang yang mereka anggap sebagai zuhud, tasawuf, tapi dia bertentangan dengan apa yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi kita berhenti setakat tu. Kita akan sambung pada muka surat yang akan datang, muka surat 242 lah. Muka surat 242 hari ni TM 8 hari bulan 11 22. Okey, itu saja yang dapat kita kongsi pada pagi ini. Alhamdulillah. Sehingga kita jumpa lagi pada minggu yang seterusnya, insya-Allah. Wallahu taala alam. Saya akhiri dengan pesanan agar jalan keselamatan kita daripada fitnah ini tidak lain dan tidak bukan ialah berpegang kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah, serta mengelakkan diri dari jalan-jalan yang samar yang kita tak tahu, ataupun daripada orang-orang yang mengajak kita bertentangan dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Itulah jalan keselamatan kita. Mudah-mudahan kita tergolong dari golongan yang selamat. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.